A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu bersama-sama pada hari ini. Masih lagi kita menikmati segala kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat segala kenikmatan daripada hujung rambut sampai hujung kaki yang Allah bagi dan Allah kurniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan yang bersyukur ke atas segala nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hari ni alhamdulillah Allah izinkan, dan saya masih lagi berada di Mekah, extend inilah fungsi umrah DIY kan. Ikut kita nak duduk mana, pukul bila, terpulang pada kita. Jadi extend di kota Mekah, yang mungkin ada sekejap lagi insya-Allah hari ni akan meneruskan lagi umrah untuk kali yang ketiga pada sesi ini gitu kan. Jadi ini di Masjidil Haram. Sekejap lagi lepas kuliah ni insya-Allah kita akan masuk ke dalam. Cuma untuk live kat dalam tu fikir juga saya kan kot nak bagi ni, tapi memang susah. Kita kata situasi di Masjidil Haram ni sebenarnya mungkin kita tak boleh duduk di satu-satu lokasi dan tempoh yang agak lama kan. Standard lah tu, orang yang biasa dengan Masjidil Haram memang mereka tak benarkan duduk dalam satu lokasi lama-lama, sebab bila ada ramai orang, kita kalau duduk satu tempat lama-lama kita akan mengganggu orang lain. Jadi untuk mengelakkan kita daripada mengganggu orang lain, maka itulah tugas-tugas polis-polis di sekitar Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan kita kata alhamdulillah lah, kot mana pun hari ni kita dapat duduk di sini. Yang di belakang saya mungkin nampak keren kan, sebenarnya banyak renovation kan. Masjidil Haram ni memang sentiasa renovation setelah selesai musim haji. Jadi kita baru je selesai musim haji, dan tu Masjidil Haramnya belakang, yang pintu-pintu tu atau Masjidil Haram yang tinggi tu Clock Tower kan. Jam yang kita tahu, jam yang ada, jam besar yang ada bersebelahan dengan Kaabah kan. InsyaAllah saya doakan, mudah-mudahan semua ada permintaan kat sini, kita doakan mudah-mudahan dapat sampai ke sini. Saya doakan semua ya, mudah-mudahan kita dapat sampai ke bumi Mekah ni, ke rumah Allah, Baitullah secara khusus kan, dengan panggilan daripada Allah SWT. Dan yang paling penting sebenarnya, mungkin kalau kita fikir bestnya dapat sampai, kita tak sampai. Dan kita kata sebenarnya di mana pun bumi kita berada, kita tahu kan, di akhirat nanti bukan hanya orang Mekah yang masuk syurga kan, ada banyak orang di tempat lain yang juga mendapatkan syurga Allah SWT. Mudah-mudahan termasuk kita semua insya-Allah. Dan apa pun sebenarnya mungkin kita katakan izin Allah lah untuk sampai ke sini. Dan kalau kami sendiri datang tu tanpa dirancang awal kan, betul-betul decide 2 minggu sebelum bertolak dan terus beli tiket dan sampai ke sini dengan segala ketentuan daripada Allah SWT. Dan doakanlah mudah-mudahan semua dalam keadaan baik kan. Saya doakan semua, ramai yang minta doakan untuk dapat jejak kaki ke Masjidil Haram insya-Allah. Kita doakan dan Allah, semoga Allah mengurniakan kepada kita semua yang hadir pada hari ini untuk dapat sampai ke rumah Allah dan melaksanakan ibadah yang mudah-mudahan ibadah tu menjadi kebaikan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan dengan kita punya perbincangan hari ini. Perbincangan kita dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-109. Ayat 109 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun
yang maksudnya sebahagian besar ahli kitab, wadda kathirun macam mana dia terbalik min ahli kitab, maknanya sebahagian besar daripada ahli kitab, wadda kathirun berharap supaya, betul tak kita sampai ayat ni? Cek. Seratus 10. Okey, maknanya kita okey, maknanya hari ni sambung 110 betul, hari ni sambung 100. Tak clear. 109. Mana betul lah tadi kan? Betul. Okey. Baik. Kita teruskan. Wadda kathirun min ahli kitab, kan? Sebahagian besar daripada ahli kitab suka ataupun berharap, kan? Lau yardunakum min ba'di imanikum, kalaulah mereka dapat mengembalikan kamu selepas daripada kamu beriman, kufaran, menjadi kafir, hasadan, kerana hasad dengki, min indi anfusihim, dan dari dalam dirinya, setelah, atau kita kata hasadan, keadaan kedengkian, maknanya disebabkan oleh perasaan dengki, min anfusihim, yang ada dalam diri mereka, min ba'di, setelah daripada ma tabayyana lahumul haq, setelah daripada jelas kebenaran itu kepada mereka. Fa'fu, maka maafkanlah, ampunkanlah, wasfahu, dan biarkanlah mereka hatta ya'ti Allah, sehingga Allah mendatangkan bi'amrih, dengan urusannya ataupun keputusannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Baik, makna penuh ayat 109. Sebahagian besar ahli kitab berharap agar mereka dapat mengembalikanmu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Hal itu kerana kedengkian dari dalam dirinya setelah kebenaran jelas terang bagi mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka hingga Allah mendatangkan keputusannya. Baik, ayat ke-109 ni adalah cerita berkenaan dengan ahli kitab. Kita sambung kepada 110 terus. Sebab kaedah kita ini kaedah guna tafsir Ibn Kathir. Kita sambung sampai 110. Baik, kita sambung. Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu, dan kebaikan apapun, dia terbalik sikit. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, tajiduhu indallah, kamu akan mendapati, kamu akan menemukannya pada sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, dia maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Baik, makna benar ayat 110, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa pun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukannya pada sisi Allah. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, kedua-dua ayat ni, yang pertama sekali berbincang mengenai dengan isu akidah dan kemudian diikuti dengan ibadah. Baik, kita tengok pada ayat 109 yang mungkin bila sebut dalam ni mengenai dengan sebahagian besar daripada ahli kitab yang mana mereka tu menghendaki supaya kita ni kembali ataupun kita mengikuti mereka. Maknanya kalau ada orang yang telah pun beriman, mereka mengharapkan supaya dia kembali untuk jadi kafir, kan? Itu apa yang diinginkan oleh ahli kitab. Baik, kita tengok pada tafsir dia.
Allah SWT mewanti-wantikan mewanti-wanti kepada hamba-hambanya yang beriman agar menjauhkan perilaku kaum kafir dari kalangan ahli kitab. Dia memberitahukan kepada mereka ehwal permusuhan kaum kafir kepadanya, baik secara batiniah maupun lahiriah. Hal itu tiada lain kerana mereka hasad terhadap kaum mukmin kerana mereka mengetahui keunggulan kaum mukmin dan nabinya. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk membiarkan, memaafkan dan menanggung penderitaan hingga Allah mendatangkan keputusannya berupa pertolongan dan penaklukan. Allah SWT juga menyuruh mereka mendirikan solat dan membayar zakat. Okay, dekat TikTok ada tanya, kat Mekah ke tu Zazah? Dia kata, ke green screen? Ya, di Mekah. Belakang bukan green screen, yang real, betul-betul. Kalau green screen kita boleh alter lebih cantik, tak ada lantai belakang dan tak ada, kita boleh pilih kan. Ini lokasi ni yang kita dapat duduk, alhamdulillah. Baik. Dengan background yang macam ni lah, yang sekadar yang kita mampu kan. Baik. Kita tengok pada tafsiran tadi. Perkara yang pertama, Allah SWT memberitahu kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada orang yang beriman. Dan maknanya kalau kita merasa kita beriman, maka kita akan memerhatikan kalimah ataupun ayat ini yang mana Allah ni nak bagi tahu kepada kita. Baik, pertama kita ingat bahawa makluman dalam Al-Quran, apa sahaja yang Allah beritahu dalam Al-Quran merupakan satu maklumat kepada kita, merupakan satu pemberitahuan kepada kita untuk kita ambil cakna dan kita perhatikan. Dan untuk kita betul-betul mengambil kisah, dan kita kena ingat kita adalah hamba Allah yang meyakini segala isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran. Jadi peringatan ni saya bagi tahu gini sebelum kita bacakan tafsir dia, sebenarnya peringatan ini yang Allah bagi tahu dalam ayat 109 ni selalu disebutkan oleh individu ataupun dalam hidup kita kat dunia ni. Selalu ada orang-orang yang mengingatkan kita tentang perkara ni. Cuma kadang-kadang peringatan itu tidak disebutkan dalam bentuk firman Allah sekian-sekian. Tak dibacakan dalam bentuk firman Allah ayatnya sekian-sekian. Tapi kadang-kadang peringatan tu kita sebut dalam bentuk yang kita lafazkan. Ingat begini-begini kan. Ingat ini kita mengingatkan dalam bentuk lafaz kita sebagai manusia biasa. Dan yang kita dapati adalah kadang-kadang reaksi daripada orang yang mendengar yang kemudiannya menjawab dan menentang sebab menganggap itu hanya nasihat seorang manusia biasa. Jadi hari ni kita tengok ayatnya. Allah mengingatkan kepada kita, apa yang ada dalam ayat ni adalah Allah kata hendaklah kita menjauhi apa yang dilakukan oleh orang kafir dan juga ahli kitab, secara khusus ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Dan ahli kitab adalah termasuk Yahudi dan juga Nasrani. Kenapa mereka dipanggil ahli kitab? Sebab mereka memang pernah mendapatkan wahyu daripada Allah SWT dalam bentuk kitab yang kita imani bersama, iaitu kitab Injil dan Taurat. Jadi mereka yang dapat kitab Injil dan Taurat, maknanya pengikut Nabi Musa AS dan juga pengikut kepada Nabi Isa AS, mereka tu kita namakan sebagai ahli kitab. Baik, jadi ahli kitab ni ketika mana adanya Nabi bersama dengan mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa AS masih hidup, mereka mengikuti ajaran yang benar. Walaupun pada ketika itu memang ada pun keadaan-keadaan, suasana-suasana yang di mana pengikut-pengikut mereka ni di kalangan Yahudi dan Nasrani ni memang ada yang menentang, kan? Ada yang bahkan mereka membunuh Nabi dan Rasul mereka sendiri, kan? Itu sikap ahli bangsa Yahudi, ahli kitab. Tetapi maknanya sampailah zaman berzaman, sampai kepada kebangkitan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kaum Yahudi termasuk golongan yang sangat benci dan tidak mahu menerima kerasulan Nabi SAW, adalah disebabkan oleh hasadan. Tadi kita sebut sifat hasad, dengki. Baik, tak apa, kita tengok dulu kepada ikut turutan tafsiran dia. Jadi dalam peringatan yang pertama nak menyebutkan Allah mengingatkan kepada kita, kan? Tadi dalam kalam wadda kathirun min ahlil kitab,
law yardunakum min ba'di imanikum kufaran. Kan? Maksudnya Allah ingatkan kita, kamu kena ingat dan kamu perlu tahu bahawasanya ahli kitab ni selalu nakkan kamu supaya terpesong akidah kamu. Mereka nak supaya kita ni terkeluar daripada keimanan, terkeluar daripada Islam. Dan itulah yang mereka kehendaki, itu yang mereka inginkan. Dan mereka selalu usaha untuk buat benda tu. Itu peringatan daripada Allah SWT. Maksudnya mereka tak pernah berhenti berusaha untuk membuatkan kita ni jauh daripada Allah SWT. Kan? Untuk membuat kita ni akhirnya terpesong daripada akidah Islam yang benar. Bila kita kata tak berhenti, maksudnya ada usaha dia buat. Dia sentiasa meeting, dia sentiasa bincang, dia sentiasa susun strategi, dia sentiasa memperbaharui teknik-teknik untuk membuatkan kita jauh daripada Allah SWT. Maknanya bila Allah ingatkan benda ni, satu kita perlu tahu, dengan peringatan ni jangan sampai kita jadi suudzon. Jangan sampai kita jadi suudzon, dengan makna kata jangan sampai kita akhirnya menjadi sangka buruk dan kita benci orang kafir. Tak boleh. Sebab Islam mengajar kepada kita cinta dan kasih sayang sesama makhluk, dan meskipun dia kafir, kita tak benci kepada individu dia, tapi kalaupun kita benci kepada sifat kafir itu, sifat yang ada pada dia, bukan kepada individu dia. Jadi maknanya diingatkan kepada kita, yang pertama tak boleh rasa benci kan, sebab ada peringatan ni maka kita pun benci, tak kan? Tapi lebih kepada hati-hati. Itu yang kalau kat TikTok saya pernah buat satu video, husnudzan versus hati-hati, suudzon versus hati-hati. Maknanya sangka buruk itu adalah sangka buruk tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau suudzon tu tidak dibenarkan dalam Islam, tapi kalau hati-hati, dia adalah satu sifat orang beriman. Jadi apa beza hati-hati dengan suudzon? Suudzon ni sangka buruk. Maknanya kita kata kita berprasangka kan, dengan sangkaan-sangkaan yang tidak wajar, gitu kan, dengan sangkaan-sangkaan yang kita kata sekadar sangka kan. Kita nampak orang, kita sangka. Okey. Ada yang tanya kenapa orang kat belakang ni. Standard lah tu dalam ni, di sini di Masjidil Haram ada manusia satu dunia. Macam-macam lah perangainya. Tak apa kan. Kita terima satu dunia manusia. Di sini kita belajar untuk saling menerima, kita saling redha. Saya tak kenal pun siapa kat belakang tu. Dia nama dia photo boom. Yang ni video boom. Dia masuk. Baik. Kita kata tadi kita balik kepada sangka tadi. Baik, suudzon maknanya kita bersangka buruk, dan itu tak dibenarkan dalam Islam. Beza apa sangka buruk dengan hati-hati? Baik, sangka buruk maknanya kita sekarang sangka-sangka. Macam tadi ayat ni bagi tahu kepada kita bahawa orang kafir ahli kitab selalu mahu kita untuk pergi jauh daripada agama Allah. Selalu berusaha untuk kita akhirnya meninggalkan agama Allah. Dan itu usaha yang mereka lakukan gitu. Baik, kalau kita nak suudzon, kita kata dia orang ni jahat, dia orang tak baik, kita sangka, tapi kita macam biasalah. Makan kafir mau macam ni, dia ni mau macam ni, orang kafir mau macam ni, orang bukan Islam mau macam ni. Itu maknanya suudzon. Suudzon yang tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Baik, sebaliknya, kalau yang namanya hati-hati, itu namanya hadar. Hadar ni satu yang dipuji dalam Islam. Maknanya dengan kaedah yang Allah bagi tahu dalam ayat Quran seumpama ini, ada banyak lagi ayat yang lain yang bagi tahu kepada kita supaya kita hati-hati. Contoh, Allah bagi tahu mengenai dengan bagaimana mereka terutama ahli kitab itu sentiasa memusuhi kita. Dalam ayat yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dengan Nasrani tak pernah akan redha dengan kita selama kita berada dalam agama Islam, sehinggalah kita mengikuti agama mereka. Sehingga kita mengikuti agama mereka. Jadi kat situ maknanya Allah SWT mengingatkan kepada kita bahawa mereka ini sentiasa berusaha dan punya strategi tertentu. Maka kita hati-hati. Hati-hati kaedahnya macam mana? Pasti nombor satu adalah kita sentiasa menambahkan ilmu dan amal kita. Itu nombor satu.
ilmu dan amal kita untuk kita dapat sentiasa menjaga akidah kita dengan benar. Dan yang keduanya dah tentu kita akan menambahkan ibadah kita, sebab amal soleh adalah satu yang mesti bergandingan dengan keimanan. Yang Allah selalu sebut, kalau disebut tentang iman mesti seganding dengan amal soleh. Dan amanu wa amilus solihat. Dan alladzina amanu wa amilus solihat. Itu selalu digandingkan. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Jadi kalau betul kita ihtiyat dan kita hadar, kita berhati-hati, maknanya kita akan sentiasa berusaha meningkatkan kekuatan iman kita, sekaligus kita akan menghindari maksiat juga, dan juga kita akan menambahkan amal-amal ibadah kita. Itu baru nama berhati-hati. Jadi beza kat mana? Beza su'udzon hanya sekadar perasaan, tapi kalau hadar maknanya ada tindakan. Ada tindakan. Maknanya memang Islam mengajar kepada kita untuk hati-hati. Kita tak boleh sangka baik. Sebab Allah bagi tahu kat kita, mereka tak pernah redha dengan kita, dan mereka akan sentiasa untuk buat kita keluar daripada akidah yang benar. Dan kena ingat, bila ada strategi ni, bermakna usaha ni bukan hanya dilakukan kepada kita yang dewasa-dewasa, yang umur dah lanjut, yang kita kata yang duduk datang masjid tu kan, yang umur dah hujung-hujung usia. Dah tentu dia akan cari kaedah untuk menghancurkan generasi masa depan umat Islam. Sebab tak lama kita akan tinggalkan dunia ni, dan mereka yang masih anak-anak itulah yang akan menerajui kepimpinan dunia Islam masa depan. Mereka lah yang akan menentukan bagaimana keadaan umat Islam pada masa depan, bagaimana keadaan kita katakan keadaan Islam pada masa akan datang. Jadi memang adalah kita kata yang dikatakan serangan-serangan mental, serangan psikologi, dan untuk merosakkan akidah yang ada pada generasi-generasi pelapis. Sebab tu kita kalau boleh sudut pandang kita terhadap generasi kanak-kanak ni kan, bukan dengan sudut pandang dia orang ni budak-budak tak kerti apa-apa kan, ataupun kita pandang dia orang ni pandai main je, kerti main je, tak kerti nak buat kerja. Dia orang ni hidup menyusahkan orang je kan, pandai perhabis duit je, tak pandai nak cari duit sendiri. Dia orang ni hidup dia macam sangat bergantung kepada orang lain, tak boleh nak uruskan diri dia sendiri pun. Perasaan tu kita hentikan, tapi kita cuba pandang pada generasi kanak-kanak ni sebagai generasi yang akan memimpin masa depan pada saat kita dah tak ada. Maka kita nak mereka ni menjadi satu generasi yang betul-betul membina dan terbentuk dengan akidah yang benar, dan sehinggalah kemudian Islam akan semakin cemerlang dan gemilang. Jadi bagi yang mungkin ada generasi kanak-kanak di rumahnya secara khusus memang di bawah tanggungjawab kita untuk mendidik, maka didiklah sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan yang tak ada kanak-kanak di rumahnya, generasi kanak-kanak ni di rumah masing-masing, maka kita mendidik umat gitu kan, dengan kaedah kita tahu kalau kanak-kanak ni dimasuk melalui salah satunya makanan. Kadang menyedihkan makanan kanak-kanak sekarang ni, cuba tengok, kalau tak colourful, dia penuh dengan perisa, pengawet dan pewarna kan. Colourful tu pewarna lah, memang kanak-kanak dia suka warna striking, tapi bukan pada makanan dia kita harapkan. Dia suka tu kalau gula-gula tu warna dia purple, hijau, merah, kuning kan, biru, memang warna-warni dia suka. Memang dia suka, Allah bagi dia memang ada tarikan kepada yang warna-warni ni. Tapi kita tak nak lah benda tu sampai merosakkan mereka, tubuh badan mereka. Dan kemudian minat mereka juga, salah satu yang dirosakkan adalah tontonan dia, kartun-kartun. Hati-hatilah yang kita boleh tengok apa yang ada pada kartun-kartun tu. Bahkan game-game juga banyak yang merosakkan akidah, sebab memang ada kelompok yang menyerang akidah kita. Yang ni yang saya katakan di awal tadi, bahawa kadang-kadang bila kita mengingatkan perkara begini, bila yang mengucapkan atau mengatakan tu adalah manusia biasa, bukan datang daripada firman Allah, maka kadang-kala ada yang menjawab, kata jangan fikir banyak sangat gitu kan. Kartun tu bukan ada apa-apa pun, kita je yang terlebih fikir, contoh kan. Tak, dia memang ada gitu, memang ada strategi pada tontonan-tontonan mereka dan tontonan kita juga untuk merosakkan akidah kita. Jadi kalau kita merasakan tontonan itu berbahaya, maka kaedahnya bukan sekadar suudzon, tapi ambil langkah hati-hati, tukar tontonan kita.
dengan yang lebih baik, kan? Kita pilih apa yang kita nak tonton, kita pilih apa yang kita nak makan, semuanya dengan yang lebih baik. Baik, kemudian kita tengok pada satu sudut dalam perenggan yang Allah bagi tahu kepada kita, kaedahnya adalah bila ada golongan kafir yang sentiasa berusaha untuk menjauhkan kita daripada agama Allah, maka Allah kata di sini, yang pertama, kenapa sebenarnya mereka cuba untuk merosakkan kita dan menjauhkan kita daripada agama kita, adalah kerana sifat hasad dengki mereka berpunca daripada sebenarnya umat Islam ni adalah umat yang paling hebat sepatutnya. Dan kita kata sepatutnya sebab itu yang ada dalam ajaran Islam, dan itu juga yang telah pun dibuktikan dalam sejarah. Jadi kalau tengok dalam sejarah, memang sangat terbukti umat Islam adalah umat yang paling hebat. Dalam peperangan mana pun tidak pernah dapat dikalahkan sebelum daripada jatuhnya ketamadunan Islam. Jadi kehebatan umat Islam yang macam ni, maknanya hebat dari segala sudut. Kita kata dari segi sudut kemodenan, Islam lah yang paling moden. Daripada sudut amalan, akhlak, sifat mahmudah, kan? Daripada sudut ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, semua Islam yang paling ke depan. Ajaran Islam tu yang terbaik dan yang paling menepati suasana dan situasi. Sedangkan bangsa-bangsa lain ataupun kaum-kaum lain pada ketika ini ataupun satu masa dahulu selalu hidup dengan cara try and error, kan? Maksudnya cuba, tengok, okey teruskan. Kalau tak okey, tukar gitu kan. Itu yang kita boleh tengok kalau sistem manusia buat, dia selalu tukar, kan? Kalau okey kita teruskan. Kalau tak elok, kita tukar. Selalu bertukar sistem. Kenapa? Sebab cuba test. Kalau okey, diteruskan. Tapi biasanya kalau buatan manusia ni, dia akan okey dengan keadaan tertentu. Bila berubah situasi, akan berubah lah, kan? Dia tak mampu untuk kekal. Itu manusia. Sebab kita punya kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Baik. Jadi kat sini maknanya bila mereka sangat dengki dengan keunggulan dan kehebatan umat Islam, maka mereka akan usaha, kaedahnya supaya kita tak hebat ialah kita jauh daripada ajaran Islam. Sebab itulah kita kata sebenarnya ketika kita menjauhi ajaran Islam, kan, ketika kita tengok misalnya kata kalau wanita nak buka aurat tu, dia kata yang Islam ajar ni mengongkong, menyusahkan, kita kata kita sebut bahawa kita nakkan kebebasan misalnya. Sebenarnya kebebasan yang diminta dan diinginkan itu akan membuatkan kita lebih menderita. Dan bermakna apabila kita nak bebas dengan makna kata kita menjauhi ajaran Allah SWT, sebenarnya pada ketika itu kita sebenarnya membuatkan diri kita jatuh, kita sebenarnya membuatkan diri kita berada dalam kehinaan. Macam mana kita nak beritahu? Dia kena ingat gini, Islam ni datang dalam situasi yang mana pada ketika itu bangsa Arab ni kalau boleh menjiwai, kita ada di lokasi di tempat Islam pertama datang, kota Mekah ni, ya? Di kota Mekah ni ketika dulu, kalau boleh tengok dalam Kaabah tu kan, keliling-keliling tu, ingat balik zaman sebelum daripada kedatangan Islam, di sekeliling Kaabah tu ada patung-patung berhala. Dulu Kaabah tak seramai sekarang, kan? Maknanya tak adalah manusia satu dunia bertumpu lagi ke Kaabah, kan? Ketika sebelum Islam datang, penuh dengan patung-patung berhala yang mereka sembah. Itu yang ada di sekeliling Kaabah, kan? Dan kemudian dalam kejahilan yang kita tahu, kalau yang paling nampak jelas zaman jahiliah ni, apa jadi pada wanita? Wanita adalah kaum golongan yang paling tertindas. Yang hidup kita tu umpama boneka, umpama barang dagangan, umpama benda-benda yang objek-objek yang tidak punya perasaan, umpama sesuatu yang boleh kita katakan boleh diperlakukan apa saja, dan kita tak mampu berkata apa-apa, kita tak mampu untuk berbuat apa-apa. Itu sebelum kedatangan Islam, kan? Wanita dipandang hina, wanita ni tak ada kedudukan sama sekali, sehinggalah akhirnya Islam datang. Dan Islam tu datang dalam satu puak, satu golongan yang hidup dalam situasi jahiliah yang sangat-sangat kita kata tertanam dalam diri mereka. Dan maknanya dalam bentuk masyarakat hidup dalam keadaan kucak kacir dan penuh dengan kehinaan, dan
kita sendiri sebagai wanita misalnya, kita tidak merasakan kehidupan sebagai seorang manusia, kita tidak dilayan sebagai manusia, dan kita dilayan sebagai barang di tempat ini, di kota ini gitu kan, sebelum kedatangan Islam. Tapi kemudian setelah daripada Islam datang, dengan ajaran-ajaran yang Islam bawa, kita diangkat darjat dan juga kedudukan. Kita diangkat kedudukan kita kepada satu kedudukan yang sangat mulia, bahkan dipandang hebat oleh dunia. Dan kita tahu dalam sejarah macam mana dunia begitu takut bila disebutkan tentang Islam. Takut pada sudut hormat gitu kan, hormat bahawa orang Islam ni adalah umat yang ada kehebatan, umat Islam ni adalah umat yang ada prinsip hidup, kan, yang tidak mudah untuk dipokotak-katikkan dan tidak dapat direndahkan. Baik. Jadi itulah rasa dengki dia. Jadi dia kata, tak boleh jadi ni kan. Bila kita akan boleh hebat kalau selama Islam berpegang dengan agama dia, selama umat Islam berpegang teguh dengan agama dia, dia akan terus hebat. Jadi orang kafir rasa bila kita akan lebih hebat daripada orang Islam ni. Kan, sebab sampai tahap orang Islam tu boleh mencipta macam-macam hasil ciptaan. Dan orang Islam ni kalau dia cipta barang, dia tak sandarkan nama barang tu dengan nama dia. Beza dengan orang bukan Islam yang misal kata, kita tahu telefon siapa cipta? Zaman sekolah dulu kan, ada nama dia kan, Alexander Graham Bell. Bell tu lekatlah dekat nama telefon tu, Bell kan, sebab nama pencipta dia Bell kan. Jadi macam tu juga dengan kota-kota dalam dunia ni. Kalau orang bukan Islam takluk, biasanya dia akan sandarkan dengan nama dia. Contoh kita kat Malaysia, kita ada Georgetown. Tu George lah tu, nama George, nama orang. Tapi kalau orang Islam, dia takluk satu kota, dia takkan letak nama dia. Sebab kita tak cari glamour. Kalau kita cipta satu benda, satu barang yang bagi manfaat kepada umat, kepada manusia pun, kita tak cari glamour. Sebagai pencipta tak, ya? Yang kita nak adalah redha Allah SWT. Baik, itu situasi keadaan dia, kedengkian yang ada pada mereka, yang mana satu-satunya cara yang mereka dapati untuk menjatuhkan ataupun sebenarnya yang mereka nak adalah mengungguli. Dia nak lebih hebat daripada umat Islam. Jadi satu-satunya cara, sebab dia takkan dapat hebat sehebat umat Islam selama umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dia takkan dapat atasi kita. Maka satu-satunya cara untuk dia hebat lebih daripada kita adalah dengan menjatuhkan kita dan menjauhkan kita daripada ajaran Islam yang sebenar. Itu satu-satunya kaedah. Kita ambil ginilah contoh kan. Contoh dalam satu kelas kan, ada dua orang ni yang pandai. Ada dua orang yang pandai. Cuma yang seorang ni dia jauh lebih pandai daripada yang nombor dua. Dia genius kan. Yang seorang lagi ni dia pandai je. Maknanya kita kata secara IQ-nya, mindanya, semula jadi Allah bagi kepada dia punya kekuatan mental, kekuatan IQ dan ketinggian IQ yang sangat hebat. Baik, maknanya dia genius lah, kita kata semula jadi. Sebab manusia memang lahir dengan IQ masing-masing secara semula jadi. Kemudian pendidikan akan mengubah sama ada IQ itu akan meningkat lebih baik ataupun jatuh merundum ataupun dalam posisi yang sama, bergantung pada pendidikan. Tapi IQ semula jadi dah ada dah sejak kita lahir. Baik, katalah si A ni IQ dia cukup cerdik, dia memang genius. B ni dia cerdik ke, dia pandai. Jadi dalam kelas ni dua orang ni je lah duk bersaing, nombor satu, nombor dua, satu, dua gitu kan. Dan si nombor dua ni dia tak pernah dapat mengalahkan yang nombor satu, A ni kan? Kenapa? B tak pernah dapat mengalahkan A. Kenapa nombor dua tak dapat kalahkan nombor satu? Sebab nombor satu dia ada kemampuan dari Allah dalam bentuk IQ yang memang bijak. Kemudian bila sama-sama study rajin, sama-sama rajin, maka yang IQ lebih tu akan dapat nombor satu, takkan dapat dikalahkan. Maka satu-satunya cara B nak kalahkan A adalah dengan kaedah menjatuhkan A. Kan gitu kan kaedah dia kan? Cara dia mungkin dia buat fitnah ke kan, mungkin dia fikir misalnya curi kertas jawapan exam ke, dia fikir benda-benda yang cara dia nak dapat mengatasi A tadi, satu-satunya cara ialah jatuhkan. Sebab A tu hebat secara semula jadi tu, yang dia takkan dapat kejar waktu. Kita kata bakat semula jadi kan benda tak boleh dicipta kan? Itu Allah bagi. Baik, macam itulah ajaran Islam. Secara fitrahnya Islam adalah agama yang paling hebat. Ajaran Islam adalah ajaran yang membuatkan kita akan sentiasa
menjadi golongan yang paling hebat dalam dunia selama kita beramal dengan ajaran Islam. Maka satu-satunya cara untuk orang bukan Islam mengatasi kita adalah dengan menjauhkan kita daripada ajaran Islam. Kalau kita nampaklah benda ni, kita faham benda ni, maka kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk mendekati setiap perintah Allah, sama ada yang berbentuk wajib ataupun sunnah. Kita tak ada lagi istilah nak mengatakan alah sunnah je, tak buat pun tak apa, kan? Sebab sunnah je, tak berdosa pun kalau tak buat. Tak, kita tak ada lagi istilah tu, sebab kita tahu walaupun itu sunnah, itu adalah untuk kebaikan kita. Itu adalah untuk menghebatkan lagi kedudukan kita sebagai umat Islam. Baik, kemudian kita tengok dekat TikTok ni dia ada orang yang baru masuk kan. Jadi ada yang tanya lagi, kat Mekah ke tu? Jawapannya ya. Ini background asli. Baik, kemudian kita tengok seterusnya, perenggan seterusnya. Dalam perenggan tadi juga dinyatakan bahawa Allah bagi tahu kepada kita dalam ayat ni, kan? Allah bagi tahu bila itu keadaannya, orang kafir ni selalu nak cuba untuk menjauhkan kita daripada ajaran Islam. Maka Allah katakan, maka dengan itu kita mestilah bersiap sedia untuk menanggung penderitaan, untuk kita bersabar, kan? Untuk kita kata yang Nabi SAW pesankan kepada kita bahawa dunia adalah neraka bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ini dalam konteks bahawasanya bukan bermakna kita tak boleh happy dan tak boleh bahagia dalam hidup kat dunia ni. Tak. Tapi konteksnya adalah bahawasanya dalam hidup kat dunia ni ada orang yang benci kepada kita, yang akan selalu buat kita menderita. Contoh kita boleh tengok sekarang umat Islam di Palestin. Situ Allah dah pesan dalam ayat ni supaya kamu siap sedia. Memang ada orang benci kamu, maka kamu siap sedia. Yang penting kamu pertahankan akidah kamu. Baik umat Islam di Palestin, kemudian umat Islam di Chechen, di Xinjiang, di mana kita tahu umat Islam di Xinjiang ditangkap macam tu saja, diseksa begitu saja tanpa sebab. Sebabnya hanya kerana mereka Islam, kan? Dan kita tengok pernah berlaku juga di Myanmar, Rohingya, kan? Macam mana maksudnya? Memang ada satu serangan menyakiti umat Islam secara fizikal, kan? Kalau secara psikologi itu berpanjangan, secara fizikal ada. Dan kita tahu misalnya di selatan Thailand, itu sangat menyedihkan. Sebab selatan Thailand ni, dia dulu kerajaan Islam yang sangat besar, kan? Patani, ya, kerajaan Islam yang sangat besar, hebat, ya. Kemudian dibuat penjajah datang buat sempadan kita, sampailah akhirnya Nartiwat Yala Patani, itu kerajaan Islam yang sangat besar satu ketika dahulu, dimasukkan dalam Thailand. Dan semalam kami sempat berziarah ke makam Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani salah seorang syekh daripada Patani. Sebenarnya di bumi Mekah ni ada banyak orang Melayu. Dan dulu sebenarnya perumahan di sekitar Masjidil Haram ni banyak sangat orang Melayu. Dan orang Melayu kita tu mengajar di Masjidil Haram. Yang belajar dengan dia tu orang Arab. Nak bayangkan hebatnya orang Melayu, ulama-ulama dulu, kan? Ulama Melayu ni bukan ulama sembarangan, ya. Kita Melayu bukan bangsa yang layu. Kita Melayu adalah bangsa yang sangat hebat, satu ketika dahulu ketika kita berpegang teguh dengan Islam. Contoh kerajaan Islam di tanah Melayu sangat banyak. Satu Patani tadi, kerajaan Islam Patani. Kemudian Kedah Tua yang kita belajar dulu sebagai sebuah kerajaan saja, tapi sebenarnya dia juga kerajaan Islam. Kemudian kita ada Johor Riau, juga sebuah kerajaan Islam, kan? Ada banyak kerajaan Islam di Aceh, kan? Juga sebuah kerajaan Islam. Yang itulah sebenarnya kehebatan umat Islam ketika kita mendekati dan mengamalkan ajaran Islam. Sebab tu kalau kita sedar ni, satu yang menyedihkan bila kita melihat orang dengan sengaja dan suka-suka hati je hidup dengan sesuka hati, dan mengetahui gitu bahawasanya Islam ajar macam ni, tapi saja tak nak follow, saja tak nak buat sebab tak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebenarnya apa yang sedang kita buat adalah kita sedang merendahkan kedudukan kita, kita sedang menjatuhkan penghormatan yang Islam bagi kepada kita, yang Sayyidina Umar sebutkan sebagai nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita ni mulia dengan Islam, gitu. Dan Sayyidina Umar pesan, janganlah kalian merendahkan ataupun menjatuhkan diri kalian sendiri dengan melakukan maksiat. Dengan makna kata melakukan maksiat itu sama dengan kita menjauhi ajaran Islam yang sebenar, dan itu bermakna kita sedang menjatuhkan kedudukan kita. Maknanya kita sedang
sedang membuatkan diri kita hina dengan sendirinya. Baik, seterusnya adalah peringatan seterusnya, dikatakan bahawa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap Hayy bin Khattab bin Akhtab dan Abi Yasir bin Akhtab sebagai Yahudi yang paling dengki terhadap bangsa Arab. Lantaran Allah mendebat mereka melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Allah memberitahukan bahawa kaum Yahudi berkeinginan andaikan kaum muslimin itu kembali kepada kekafiran. Hal itu disebabkan oleh kedengkian dari dalam dirinya setelah nyata bagi mereka kebenaran risalah Muhammad SAW yang dahulu mereka temukan dalam kitab Taurat dan Injilnya. Lalu mereka mengingkari Nabi kerana hasad dan dengki sebab dia bukan berasal dari bangsa mereka. Baik, ini yang kita maklum, kita sedia maklum. Kedengkian Yahudi adalah sebab Nabi Muhammad SAW bukan datang daripada kalangan Yahudi. Baik, dan kemudian ini dibagi tahu tentang asbab nuzul secara khusus. Ayat ini turun adalah disebabkan oleh satu bentuk bantahan atau argument yang dibuat oleh dua beradik ni, Hayy dan juga Abi Yasir bin Akhtab kepada Nabi SAW. Jadi ayat ni turun secara khusus untuk memberitahu kepada Nabi, dia orang ni sebenarnya berdebat kan. Tak usah duk debat sangat lah kan. Tak usah layan sangat gitu istilahnya. Sebab dia orang ni berdebat untuk mempertikai dan menjatuhkan dengan sebab dengki. Jadi dia orang ni sebenarnya dengki. Orang dengki ni berdebat apa pun dengan kita. Kita cakap lah apa pun dengan dia, no point istilahnya. Perkataan kita cakap tu takkan jadi satu yang melembutkan hati dia, sebab dia punya penyakit hati tu sangat besar. Jadi Allah bagi tahu dua orang ni sebenarnya dengki kepada Islam. Jadi macam istilahnya biar je lah kan, gitu kan, tak payah layan sangat. Itu secara khusus, tapi secara umumnya yang tadi kita jelaskan di awal tadi. Baik, dan kemudian diikuti ayat tu dengan Allah perintahkan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, kan? Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, iaitu orang-orang yang menghembuskan dan menuntaskan permusuhan. Jadi mereka tu adalah orang yang memusuhi kita, kan? Orang yang mula membenci kita, ya. Biarkan dia orang ni. Hal ini merupakan perintah awal, kan? Kemudian ayat itu dinasakh oleh firman Allah. Jadi awal-awal dulu memang Allah suruh kita sabar, tak buat apa-apa gitu kan. Sabar, tabah. Kita tahu dalam ajaran Nasrani contohnya, kan, ajaran Nabi Isa AS, memang itulah yang dia ajarkan. Sabar, tenang, kan. Kalau dibagi pipi kanan maka bagi pipi kiri. Maksudnya kalau ditampar pipi kanan, hulur pipi kiri, tamparlah lagi gitu, kan. Sebab sebenarnya situasi pada masa itu, dan di awal Islam juga memang diperintahkan supaya sabar je, tak payah buat apa-apa. Dan kemudian ada ayat lain yang menasakh hukum suruh tak payah buat apa-apa ni, kan? Ayat tu menyebut, maka bunuhlah kaum musyrik di mana saja kamu menjumpainya. Jadi ayat ini menasakh ataupun menghapuskan ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan pembiaran dan pemberian maaf kepada kaum musyrik, kan? Baik, dan penasakhan ini dibuktikan dengan ayat Allah seterusnya, iaitu hatta ya'ti Allahu bi amrih, kan? Sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya, dan kemudian ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, sini kita kata sebab ayat tadi, maka bunuhlah kaum musyrik di mana saja kamu menjumpainya, ini antara ayat yang digunakan oleh orang kafir untuk menuduh dan mengatakan Islam sebagai agama yang kejam, yang menyuruh jumpa siapa saja bunuh dia. Baik, ini perlu difahami tafsirannya. Kita tengok dalam ayat tadi bahawa kalimah ataupun ayat ini menafsirkan ayat 109 surah Al-Baqarah dengan makna kata ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 109 ni menjelaskan suruh sabar, tak payah buat apa-apa bila orang kafir sakiti kamu. Tapi kemudian dinasakh, dihapuskan perintah itu dengan ayat ni yang kata di mana saja kamu jumpa orang kafir maka bunuhlah. Maksud dia adalah orang kafir yang menyakiti kamu tadi, orang kafir yang menyakiti kamu. Jadi di awal tadi dikata orang kafir yang menyakiti kamu tu kamu biar, sabar je, kan? Kemudian turun ayat bagi tahu sekarang jangan sabar lagi. Kalau ada orang kafir yang menyakiti kamu, maka disebut sini bunuhlah dengan makna kata kena bangkit dengan jihad. Jadi di situ ada pensyariatan jihad, dan kita tahu memang jihad itu disyariatkan
pada tahun kedua hijrah. Maknanya selepas daripada hijrah ke Madinah. Jadi waktu di kota Mekah tak ada. Jadi perintah yang suruh maafkan mereka kan, kita kata jangan balas perbuatan mereka tu waktu di Mekah kan. Sebab tu umat Islam waktu di Mekah tak ada perang kan. Tapi waktu di Madinah, bila masih lagi berlaku benda-benda yang macam ni, maka Allah bagi tahu suruh bangkit kan, berjihad kan, melawan golongan kafir yang menyakiti kamu. Istilahnya kita menghapuskan kezaliman. Baik, kemudian disebutkan dalam penutup tu hingga Allah mendatangkan keputusannya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya sehingga Allah mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jadi ini balik semula ke ayat tadi. Maksudnya kamu kena sabar, kamu jangan buat apa-apa, jangan lawan, sehinggalah nanti Allah akan bagi satu lagi hukum kan. Allah akan datangkan keputusan yang mana kamu kemudiannya akan diizinkan untuk memerangi golongan kafir tadi. Dan turunlah ayat yang tadi kita sebut, di mana saja kamu menemui kaum musyrikin, maka bunuhlah mereka. Maksudnya ayat tu turun konsekuen, kesan ataupun berikutan daripada ayat ni. Sebab ayat ni dah sedia dah. Di ujung ayat dah bagi tahu nanti Allah akan datangkan satu lagi hukum. Waktu tu baru kamu boleh bangkit kan, untuk bela balik diri kamu kan. Baik. Kemudian Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat. Seperti ni ayat ke-110. Setelah daripada peringatan tadi, Allah bagi tahu, okey, sekarang ni bab akidah kamu dah jaga, ni kaedah penjagaan akidah. Waswas, bukan waswas, hati-hati kan. Hati-hati ambil tindakan daripada keadaan orang kafir yang akan sentiasa memusuhi kamu. Baik. Kemudian diikuti dengan satu kaedah yang dibagi tahu. Kaedahnya adalah Allah nak suruh kita wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah nak suruh kita untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah satu yang berguna kepada kita pada hari kiamat nanti. Berguna kepada kita pada kehidupan selepas daripada dunia ini. Jadi kaedahnya adalah buat ibadah. Dan ibadah itu difokus dalam ayat ini dengan menyebut mengenai solat dan juga zakat. Jadi kita baca sikit. Sehingga Allah, yang ada buku baris yang ke-246. Sehingga Allah memberi, dia bukan awal ayat. Awal ayat kita dah sebut tadi kan, Allah suruh solat dan bayar zakat. Sebab itu berfaedah untuk kehidupan pada hari kiamat nanti. Sehingga Allah memberi mereka kemungkinan untuk menang dalam kehidupan dunia pada hari ketika para saksi dihadirkan. Oleh kerana itu Allah berfirman, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dibagi tahu dalam ayat ni bahawa amalan tadi, amal soleh tadi, aqimus solah wa atuz zakah, Allah suruh kita dirikan solat dan juga membayar zakat. Baik, sebenarnya gini, kenapa disebut solat dan zakat? Maksud di sini tafsiran dia bukan solat dengan zakat saja, tapi ibadah. Baik, kenapa ibadah tak disebutkan kalau gitu fa'budu kan? Cukup kan, buatlah ibadah. Dari segi bahasa, kita perlu fahami dalam bahasa Arab bila sebut fa'budu, kita akan selalu jumpa dalam terjemahan kita terus diterjemahkan sebagai maka sembahlah Allah. Walaupun perkataan ibadah tu datang daripada perkataan abdun tu lah, fa'budu, perkataan yang sama. Maka kalau ikutkan, maka beribadahlah kalau ikut terjemah kita kan. Tapi fa'budu maksud dia ialah maka sembahlah Allah gitu. Baik, kenapa bila sebut ibadah dalam bahasa Arab tak sama dengan terjemah Melayu? Itulah antara perkataan yang kita kata mungkin dalam bahasa Arab dia ada banyak makna lah. Sebab ibadah dalam bahasa Arab juga ibadah yang bermaksud perbuatan dan amal-amal soleh. Tapi kalau sebut tentang perintah untuk ibadah, perkataan abdun tu, abidah tu kan, abdun ni, baik, itu akan merujuk kepada menyembah Allah. Baik, jadi dalam ni maknanya bila kata solat dan zakat, kenapa solat dan zakat? Kenapa tidak kata maka solatlah, bayarlah zakat, hajilah kamu, kemudian
semua rukun Islam lah kan, sebut semua rukun Islam, ucaplah kalimah syahadah kan. Kenapa tak disebut semua? Yang disebut hanya solat dan juga zakat saja. Sebab kedua-dua ibadah ini merangkumi semua kan. Kenapa? Sebab solat dia adalah ibadah yang berbentuk, kita tahu dalam solat dia ada ibadah fizikal, dia ada ibadah lisan, dan dia ada ibadah hati kan. Dia ada yang kita panggil yang qauliyah kan, yang dia ibadah, misalnya ibadah badan ni bila kita angkat takbir, sujud rukuk kan, sujud rukuk tu ibadah fizikal. Kemudian ibadah hati maknanya hati kita khusyuk dalam solat tu. Dan ibadah lisan sebab kita ada bacaan-bacaan. Jadi kita ada bacaan solat ni. Maknanya bila sebut solat dia merangkumi semua ibadah yang melibatkan hati, lisan dan juga fizikal. Baik, kemudian wa'atu zakah, harta. Maknanya bila sebut tentang zakat, dia merujuk kepada ibadah harta. Tadi kalau solat ibadah fizikal kita, diri kita kan, hati, lidah, lisan dan juga fizikal tubuh badan kita. Bila harta ni kan benda yang di tangan kita. Jadi maknanya zakat tu benda yang bukan tubuh kita lah, dia benda yang fulus kan ataupun apa harta yang ada di tangan kita. Yang boleh nampak dia macam ginilah contoh kan, contoh katalah ni kita, ni kita. Baik, ni kita ni dalam diri kita dia ada anggota badan, dia ada hati dan dia ada lisan. Baik, ini ibadah kita. Baik, kemudian contoh ni botol air. Baik, dalam botol air ni ada air, nampak ada air. Air ni mungkin benda harta yang kita ada. Yang tadi dia tak termasuk dalam diri kita. Baik, jadi dalam bab benda yang mendatang, kan boleh jadi botol air ni tak ada air, boleh jadi botol air ni kosong. Maknanya untuk orang yang tak ada harta, dia tak adalah istilah ibadah dengan harta dia sebab dia tak ada harta. Tapi ada orang air dia penuh itu, maknanya dia kaya kan, penuh itu sampai sini. Maknanya dia orang kaya raya, jutawan misalnya. Maka dia punya ibadah harta tu banyak lah, dia kena keluarkan, dia kena buat sesuatu, infak, zakat dan sebagainya. Baik, kalau misalnya setengah harta kita ni biasa-biasa, M40 misalnya, M40 ni masih banyak duit lah untuk disedekahkan. Maka dia ada sesuatu yang kita katakan sesuatu yang mendatang, yang kalau tadi kalau kita contoh anggota hati dan juga lisan kita, dia benda yang memang ada pada diri semua orang. Itu ibadah yang semua orang kena buat. Tapi bila contoh bab harta, dia ibadah untuk benda yang mendatang pada kita. Contoh dalam air ni, botol air ni, air yang ada dalam ni adalah benda yang mendatang. Contoh tadi harta kan, bila ada harta maka kita kena berzakat. Jadi dia kita kata ada orang air dia penuh, ada orang setengah, ada orang sikit. Ni air zam-zam air zam-zam ni kita nak bagi, kita kata sekarang ni mungkin tak dapat bawa air zam-zam banyak-banyak kan sekarang balik Malaysia. Jadi siapa yang Allah bagi rezeki datang umrah ataupun haji sampai ke bumi Mekah ni, minumlah sepunya puas-puas. Jadi kami membawa lah botol air. Ni satu botol air, ada lagi kami membawa botol air untuk sentiasa isi air zam-zam. Ini black edition, yang ni pink edition. Kecil-kecil je. Kita ni tips siapa datang umrah, bawa botol air jangan besar-besar sangat kan. Cukup 500 ml cukup. Walaupun kita rasa nak isi air zam-zam banyak-banyak, ni nak azan ni. Azan pertama, belum subuh lagi. Kalau dengar azan kuat, kita berhenti sekejap. Tapi masa pun dah nak habis. Baik, tak apa, kita bagi peluang dengar azan Masjidil Haram, tapi kita habiskan sikit kita punya tafsiran. Seterusnya, sesungguhnya dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Tadi saya cerita botol air habiskan. Botol air kenapa tak boleh besar-besar? Sebab berat nak bawa. Nanti kita nak sa'i, tawaf, nak keliling masjid, jalan masuk masjid pun sekarang Masjidil Haram sangat luas. Jauh ni masuk ke dalam. Kalau betul-betul daripada bus stop nak berhenti tu sampai masuk dalam ni adalah 20 minit juga jalan kaki kan? Jadi kalau bawa botol air sampai 1 liter, 1 kilo berat. Nanti kita cadangkan bawa sikit-sikit. Air zam-zam banyak, kata-kata ada paip-paip zam-zam tu kita boleh isi. Habis isi. Kita boleh sentiasa minum, insyaAllah. Baik, kita teruskan tadi. Yakni sesungguhnya Allah sambung firman-Nya, sesungguhnya dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yakni sesungguhnya Allah tidak lupa dan tidak menyia-nyiakan perbuatan seseorang, baik itu perbuatan buruk maupun baik, kerana dia akan membalas setiap orang selaras dengan amalnya. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya dia memberitahukan kepada orang-orang bahawa dia maha melihat atas semua perbuatan mereka, agar mereka bersungguh-sungguh dalam mentaatinya dan waspada agar tidak mendurhakainya.
Baik, jadi penutup ayat ni Allah bagi tahu sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah tu tak pernah lupa, kan? Allah tak pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Saya ambil kesempatan, kita punya ayat sikit lagi nak habis. Mungkin kita boleh habis on time, tapi kalau tiba-tiba azan, nak dengar ke azan Masjidil Haram? Nak tanya. Kalau tak nak, kita boleh off terus. Kalau nak, saya boleh on bagi dengar, tapi sayanya off lah gitu. Sebenarnya saya akan sambil jalan ke dalam. Then, nak. Okay, insyaAllah. Jadi mungkin saya akan bergerak lah masa azan kalau kita dah habis kuliah. Sekarang kita habiskan dulu. Baik, insyaAllah. Sama ada kameranya akan hidup, tapi TikTok memang akan hidup lah kamera. InsyaAllah kita dengarkan. Azan ni bukan azan subuh, azan yang pertama. Dia sejam sebelum subuh, dia akan azan dulu sekali. Ni belum subuh, memang tengah malam. Baik, kemudian ayat tadi bila Allah sebut Allah Maha melihat, maknanya bila Allah Maha melihat, maknanya Allah tahu gitu, kan? Allah Maha melihat. Kalau kita lah manusia, bila kita kata kita ni boleh melihat, untuk manusia mungkin kita akan kata kita boleh melihat, maknanya kita nampak, kita tengok, tapi tak buat apa-apa pun, kan? Tak buat apa-apa. Tapi kalau Allah bila Maha melihat, bermakna Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Allah pasti akan balas, sebab Allah sangat mengetahui secara detail. Allah sangat melihat, itu Maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan dengan sangat detail. Jadi bila Allah Maha melihat sangat detail apa yang kita lakukan, maka Allah ni kalau dia tahu, Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebut je Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, memang confirm Allah akan balas. Itu tujuan sebut penutup ayat ni Allah Maha melihat. Dan dia berkaitan juga dengan ayat ni sebab dia berkaitan dengan ibadah. Selalu kita akan jumpa hujung penutup daripada ibadah ni adalah orang yang ayat penutup sifat Allah kepada ayat-ayat berkaitan dengan ibadah selalunya akan ditutup dengan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dengan makna kata dalam soal ibadah kita tak payah kisah orang tahu ataupun tidak, sebab Allah Maha mengetahui dan Allah pasti akan membalasnya. Dan sesungguhnya dia memberitahukan kepada orang-orang bahawa dia Maha melihat. Allah bagi tahu kepada kita semua bahawa Allah Maha melihat, dan juga tujuan dibagi tahu kepada kita bahawa Allah Maha melihat adalah supaya kita bersungguh-sungguh dalam amalan kita, supaya kita bersungguh-sungguh dan juga kita mentaati Allah SWT, kemudian kita berwaspada supaya kita tidak menderhakai Allah SWT, kan? Maknanya dia peringatan lah. Dia contoh gini lah, kan? Kalau kita misalnya bila kita bagi tahu, katalah orang misalnya polis yang kita kata polis tengok, kita akan maklum. Kalau polis tengok, mana tu yang kita takut, dia siap sedia sama buat macam-macam nak bagi tak langgar undang-undang, kan? Kenapa? Sebab kita tahu kalau polis tengok, mana dia akan buat sesuatu, kena saman ke, kena apa-apalah, kan? Okay, dari dekat TikTok, dari surah Al-Mustaqimah, ada jemaah minta doakan. InsyaAllah kita doakan semua dengan baik, insyaAllah semuanya boleh kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya doakan untuk semua ni, insyaAllah. Baik, itu penutup pada ayat ni. Dan tadi ada soalan dekat Google Meet tapi kita tengok sikit, ada seminit lagi. Baik, macam mana dengan golongan yang selalu mencerca mencaci pada orang yang bawa Islam dalam alam maya? Apa tindakan kita? Baik, ni kita bincang dari sudut tindakan ni. Okay, tafsir ayat tadi kita habis sampai situ, alhamdulillah. Dari sudut tindakan untuk orang yang mencaci maki, baik, dia tindakan akan berbeza mengikut kemampuan kita masing-masing. Jadi mungkin ada yang mampu untuk buat konten lain. Contoh konten kita sekarang adalah untuk memenuhi ruang-ruang media sosial yang digunakan oleh musuh-musuh Islam juga, kan? Sebagai medium untuk mereka membawa kita kepada agama mereka. Jadi kita menggunakan juga Islam ni fleksibel, dan kita boleh manfaatkan juga media sosial untuk kita gunakan ke arah yang lebih baik. Sebanyak mungkin siapa-siapa yang boleh buat konten. Orang tak view tak apa, kita tak payah fikir tentang view gitu, kan? Duk fikir tentang view tu akhirnya jadi orang buat benda pelik-pelik sebab nak dapat view. Kita punya prinsip, kita nak berdakwah,
Kita nak sampai ke agama Allah. View tak view itu adalah takdir dan ketentuan daripada Allah SWT. Bukan kita dapat tentukan pun siapa yang tergerak hati nak klik video kita, siapa yang tergerak hati nak tonton kita punya konten, kita tak dapat pun. Ya? Baik, itu salah satu langkah. Baik, yang tak mampu buat konten, bantu orang yang mampu buat konten, sebarkan, bantu sebarkan, ni boleh share video ni. Dan kemudian yang tak mampu juga paling kurang doakan. Doa, insyaAllah. Biarlah dimanapun kita berada, doa yang makbul adalah doa daripada orang yang ikhlas, yang berdoa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, dan juga doa yang datang daripada orang yang selalu meninggalkan maksiat. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu saya gerak, belum azan lagi, tapi mungkin sekejap lagi kan, saya tak offkan, tapi saya tutup kamera untuk Google Meet. TikTok ni kita jalan je lah, tak boleh nak tutup kamera. InsyaAllah sambil mudah-mudahan sempatlah dengar azan tu. Baik, wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa atau boleh tak kat Google Meet pindah ke TikTok? Saya offkan Google Meet, boleh tak? Sebab saya jadi kena bawa dua handphone. Ini pakai dua handphone ni. Saya nak bergerak berjalan. Boleh sambung kat TikTok. TikTok saya on kan. Jadi saya bawa satu handphone. Link boleh search kat TikTok. Boleh sharekan saya punya TikTok tu. Kalau nak search Uqafy, UQAFY. UQAFY. Jumpa saya punya channel tu, boleh follow. Dan ada live kat situ. Yang tak pandai banyak kena ajar lah, kawan-kawan tolong ajar. Saya offkan Google Meet, insyaAllah. Okay, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kat TikTok kita boleh sambil bergerak nanti. Mungkin sebenarnya depan saya ni ada Maulid Nabi. Maulid Nabi ni tempat kelahiran Nabi SAW. Kalau boleh saya pusingkan kamera sikit. Sambil-sambil kita tengok, kita gerak ni. Sambil nak tunggu untuk dengar azan ni. Azan live dari Masjidil Haram. Azan menjelang subuh. Dia bukan azan subuh. Belum subuh lagi. Mungkin kalau ada kesempatan saya tunjukkan paip-paip Zam-Zam. Tengoklah apa yang kita boleh kan. Bismillah. Okay. Saya pusing belakang. Itu bangunan warna kuning tu. Itu maulid ataupun tempat kelahiran Nabi SAW. Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bangunan warna kuning tu. Saya flipkan kamera ya, biar senang. Jadi tak nampak muka saya dah, tapi kita tengok apa yang ada kat depan. Sekejap.
Okey. Ni orang dah mula ramai. Dah apa? Dah mula nak subuh kan, orang nak solat subuh di sini. Banyak. Ni antara paip-paip Zam-Zam kalau nampak. Tong-tong sampah tu tong biru, tong sampah. Ni paip Zam-Zam yang di luar masjid. Kita masih belum masuk masjid. Cleaner yang sentiasa 24 jam membersihkan lantai Masjidil Haram. Kalau tidak, lantai Masjidil Haram ni kita tahu macam-macam bangsa ada. Jadi ada memang cleaner 24 jam bersihkan Masjidil Haram. Itu suasana. Minta maaf tak pakai gimbal, goyang sikit. Sana. Azan. Ini dinding, maaf. Ke depan tu Masjidil Haram. Begini. Okay, nampak orang ramai sangat sini. Mana sini walaupun tengah malam, kalau kat Malaysia kita waktu ni masih sunyi sepi, orang tak bangun lagi. Sini memang 24 jam tak pernah sunyi. Sentiasa ada orang. Ni termasuk ramai lah ni. Limpah sampai luar. Okey, tak apa. Tu dah azan ni. Sekejap lagi.
Dek, Alhamdulillah kita dapat dengar azan menjelang subuh, tapi belum subuh. Alhamdulillah live dari Masjidil Haram, dan insyaAllah saya nak teruskan dengan ibadah umrah untuk kali ketiga ni, kali ketiga pada sesi ini gitu kan. Nak masuk dalam untuk tawaf dan sa'i, insyaAllah doakan. Mudah-mudahan nanti sambil dalam pusingan tawaf, insyaAllah saya doakan kepada semua yang mencintai ilmu, yang selalu hadir dalam majlis ilmu untuk Allah berikan keberkatan dan kita katakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat, ilmu yang menjauhkan kita daripada neraka Allah dan ilmu yang membuatkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.